Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita sentiasa syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat Allah kita sihat, dengan nikmat Allah kita berada dalam majlis ilmu yang mubarak, yang barakah. Dengan nikmat Allah kita dapat benda yang baik-baik. Sebab tu kita tidak boleh nak lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini insya-Allah sambung pelajaran kita, pengajian kita, muzakarah kita setiap pagi 9.30 lebih kurang sampai pukul 11 insya-Allah. Maka hari ini hari hadis yang ke-9 daripada hadis pilihan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Maka dia kata an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadalla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsa fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardik fa innaha ardu su' fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adhab faqalat malaikatur rahmah ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإليتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة muttafaqun alaih. Hadis pada hari ini, saya minta kepada saudara-saudari yang bersama kita, jangan gaduh tubik. Kita dengar siapa su insya-Allah, walaupun kurang sedap, walaupun tak setuju mana, maka banyak daripada benda yang kita tak setuju tiba-tiba baik bagi kita. Dan minta ucap supaya ramai lagi orang lain boleh dengar bersama kita. Kerana pada hari ini hadis sangat comel, pelajaran yang sangat bagus, kita dapat
faedah bersama insya-Allah. Maka belum daripada kita nak masuk hurai isi kandungan hadis, apa makna, apa maksud. Kemudian kita akan ambil pelajaran daripada hadis yang tersebut. Maka seperti biasa kita akan buat, iaitu kita akan mari bicara dulu rawi hadis. Ialah orang yang riwayat hadis ni kepada kita daripada sahabat. Maka sahabat pada hari ini ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, dia ayah dia dan ramailah ada keluarga dia ni beriman dan jadi sahabat Nabi. Maka ayah dia nama Malik ibn Sinan, seorang sahabat yang mulia yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Maka Abu Sa'id yang nama Sa'd bin Malik ni, dia daripada sahabat-sahabat yang muda yang dengan Nabi tak beberapa tahun, lepas tu Nabi mati. Maka dia beranak sebelum Nabi nak hijrah 10 tahun, dia beranak ketika tu. Jadi Nabi umur 40 lah, dia baru beranak dia baru. Maka Nabi mati 63 tahun, maka umur dia muda, umur 20 tahun lebih-lebih daripada orang muda. Dan lepas pada tu dia sabar, dia hidup lepas Nabi dekat 60 tahun pula dia hidupnya. Dan dia sabar banyak daripada ilmu agama hadis-hadis Nabi kepada umat Islam selepas daripada dia. Dan hadis yang dia sapa kepada umat Nabi sangat banyak, walaupun ada orang lain yang lebih banyak daripada dia, tetapi bilangan hadis yang dia riwayat daripada Nabi kepada umat manusia daripada umat Nabi Muhammad ni sebanyak 1170 hadis. 1170 hadis. Banyak dah. Maksudnya banyak benar dah lah. Jadi orang yang banyak pada dia ni boleh bilang dengan tangan lah. Orang yang banyak pada dia ni boleh bilang dengan tangan. Siapa dah 10 orang yang banyak pada dia. Patut gak kurang pada dia belakang. Maka dia ni duduk dalam 10 orang awal-awal lah yang riwayat hadis banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara semua, Abu Sa'id ni sifat dia, kelakuan dia, cara hidup dia ni, jadi banyak kita boleh tiru dan banyak daripada benda yang kita dapat faedah daripada dia. Maka satu sifat yang nyata, yang jelas, yang ada pada seorang sahabat ni ialah dia suka utamakan orang lain daripada diri sendiri. Dia suka utamakan orang lain siasalah hai kun eun. Utama orang lain. Orang lain dapat dulu lebih daripada dia. Walau dia tak dapat apa sekalipun. Itu jikalau barang dapat daripada orang lain. Dan jikalau lain milik dia dah, duit-duit dia dah, maka kadang-kadang dia bagi bui kepada orang, sampai habis harta benda, dia tidak dapat benda nak makan. Sampai setara tu, orang panggil apa? Seorang sahabat ni, dia buat dalam hidup dia. Maka ini semua ni, tak lain tak tidak, jadi dalil yang paling nyata dan jelas, nak ayat kata sempurnanya iman dia. Saudara semua, iman kita sempurna tak sempurna, tak ada siapa tahu. Sebab iman daripada benda gaib. Tak ada siapa nampak kelih secara mana iman seseorang. Tak mesti kata orang dari masjid semua lebih kuat daripada orang semaya di rumah. Tak mesti. Kadang-kadang orang semaya di rumah lebih hebat amalan imannya daripada orang yang pergi kepada masjid. Sebab semaya yang lebih comel, kadang-kadang di rumah lebih khusyuk, amalan lebih banyak. Adalah sebab-sebab yang buat dia lebih daripada orang lain. Itu semua tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuat tak kuat tak siapa tahu. Tetapi di sana Tuhan bagi juga sebagai tanah alamat. Kata orang ni iman dia hebat tak hebat, iman dia sempurna tak sempurna, ataupun iman dia sangat limpah atau tidak. Ada dalil, ada tanah melalui ayat Quran, melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka setengah daripada hadis Nabi yang Nabi duk cakap, Nabi duk goyak, Nabi duk berkecek, tetehak, sempurna tak sempurna iman seseorang ni, ada hadis yang sahih. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak akan sempurna iman seorang di kalangan kamu sehingga kamu kasih saya kepada saudara kamu seagama sebagaimana kamu kasih ke diri kamu sendiri. Jadi apabila kita kasih ke seorang seperti kita kasih ke diri kita, kita kehendak baik ke dia sebagaimana kita kehendak baik kepada diri kita, kita lari-lari daripada benda tak molek, tak siri berlaku dengan dia sebagaimana kita tak siri berlaku dengan kita, itu orang yang siapa tahap tu sempurna iman. Tetapi yang di sana ada lagi yang lebih pada tu, air lipoh iman sempurna dah, tapi lebih lagi, nak yang kata hebat lagi. Kalau sempurna pun sempurna lebih hebat daripada sempurna awal. Siapa? Ialah orang yang bukan sekadar kasih ke seorang lain seperti kasih diri sendiri dah, bahkan dia kasih kepada orang lain daripada saudara ya lebih banyak daripada kasih ke diri sendiri. Maka ia utamakan orang lain daripada diri sendiri. Ini sempurna yang sangat hebat bagi iman, saudara semua. Sebab tu kita biasa dengar cerita yang berlaku dalam hadis yang sahih di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang seorang tetamu kek bagi Nabi. Maka Nabi ni seorang manusia yang sangat layak tetamu dia. Sebab tu belum Nabi nak panggil masuk dalam rumah dia, nak masuk dalam masjid dia, jadi tetamu dia ni, maka Nabi kena puas hati dulu. Kata apabila dia terima tetamu seorang mari duduk di rumah dia, duduk dekat rumah dia, dalam bilik dia ni, orang ni mesti kena dapat benda baik daripada makan ni, daripada apa semua. Sebab tu belum Nabi nak terima tetamu dengan secara 100% ni, Nabi balik kelik tanya isteri dulu bahawa ada kedak makan ni untuk nak bagi ke tetamu kita. Maka masuk tanya bilik pertama, tidak ada makan ni. Masuk yang bilik yang kedua, tidak ada makan ni. Bilik yang ketiga, tidak ada makan ni. Maka semua 9 bilik daripada 9 orang isteri bagi Nabi semasa tu tidak ada makan ni semahbub. Umur sebaik-baik makhluk Allah, umur penghulu bagi semua Nabi semua, umur semulia-mulia manusia atas muka bumi, bahkan lebih baik makhluk satu number one, lebih baik daripada langit, lebih baik daripada arash, lebih baik daripada malaikat, lebih baik daripada semua Nabi kita Muhammad. Tapi lagu ni hidup, tidak ada apa nak makan. Bahkan saudara semua, Nabi kita jikalau makan tidak pernah berlaku kenyang betul-betul 3 hari. Tak biasa berlaku dah hidup Nabi sampai Nabi mati. Tak ada pernah berlaku kenyang betul-betul 3 hari tu tak biasa berlaku. Lebih-lebih lagi lepas daripada jadi Rasul, lebih lagi lepas daripada hijrah kembali kepada Madinah, Nabi tak ada pernah kenyang 3 hari betul-betul. Kalau kenyang hari ni esok berak, kalau kenyang hari ni 2 hari betul-betul, hari yang ketiga berak. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang makan ni tak sedap ni, alhamdulillah kita ada semua kenyang semua. Maka jangan mengadu hal lah, jangan aku susah nak mengadu hal malu ke Nabi tu. Engkau siapa, Nabi siapa? Nabi tak berdosa, Nabi kekasih Allah, semulia-mulia makhluk Tuhan Nabi kita. Ada apa kita? Jika Tuhan berak sampai mati pun pandai dengan kita dah. Sebab kita semaya ber panggil tak semaya. Kalau semaya hujung waktu, kalau semaya pun tak macam mana. Dan maksiat ni kita buat semua, melalui mata, melalui telinga, melalui kaki tangan, banyak maksiat kita. Tetapi walau begitu pun dapat semua makan yang tak putus-putus. Dan sekurang-kurang orang susah di hari ni tidak ada cerak laut sah, tak ada. Walau tak sedap pun 2 lauk. Ada ketawa, ada ular, ada budu. Kadang-kadang ada kesinggai, ada benda lain, ada benda ikan apa semua.
Nabi tak biasa berlaku. Nabi makan Nabi tak ada pernah hipung dalam makan sekali tu lauk 2 kara, tak ada biasa berlaku dengan Nabi. Tak biasa berlaku dengan Nabi, lauk 2 kara dalam hidayah tak ada. So ya. Lepas tu tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. 2 hari lapar, sehari lapar begitu. Dan di rumah Nabi saudara semua kadang-kadang sebulan tak ada berasak sekali. Tak ada berasak, air tak keluar asap tu dari bilik. Apa tu? Mana tak tanuk air kata, makna kata tak ada berlaku masak. Air sebab tidak ada makanan. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saudara-saudari, apabila kita susah ingatkan Nabi. Ini susah kita. Bahasa orang panggil apa bahasa, oh aku muju pada Nabi terus. Padahal aku tak berjuruh mana. Nah, tu. Kalau gitu Abu Sa'id Al-Khudri ni, maka Nabi tanya isteri-isteri dia, tiba-tiba dapat jawapannya kata tidak ada makanan. Maka Nabi keluar lagi pada dalam masjid. Nabi kata, siapa nak ambil tetamu Nabi pergi rumah dia? Siapa nak ambil ni? Dia panggil pun nak asal ambil tetamu Nabi pergi rumah dia dan beri makanan di tempat tidur. Siapa? Maka akak tangan seorang daripada Ansar, orang Madinah. Saya ya Rasulullah. Nabi kata, ambil pergi rumah kamu. Maka yang ambil tetamu Nabi ni, baik pergi ke rumah dia, saudara semua. Padahal dia tu sepakai-pakai orang Madinah. Kalau bukan pakai susu pun daripada golongan orang yang pakai sungguh-sungguh. Maka dia klik siapa di rumah, saudara semua, tanya isteri dia, ada makan yang ada hari ni? Sebab saya buat klik tetamu Nabi ni. Maka jawab isteri, dia kata ada sikit ya, sore tak kenyang. Sore pun tak kenyang. Lepas tu bagaimana? Dia, isteri dia, tetamu Nabi, lepas tu anak pula bertiga orang. Bagaimana? Maka dia kata, wahai isteriku, kita tidak boleh memalukan tetamu Nabi. Kita tidak boleh wakwiya tu dia panggil apa? Wakwi dia ni dia panggil tak sedap duduk. Wakwiya lapar tak boleh. Sebab tu malaikat mung pisah menidurkan anak kita awal-awal supaya mereka tak ganggu ketika kita makan. Dan apabila sampai waktu makan, aku nak buat baki pelita, maka pelita gas masa dulu, maka aku nak memapuhkan supaya di dunia tu gelap. Dan makan nesa tu ya dalam hidayah. Maka menghulur tangan jangan ambil makan ni. Aku hulur tangan, aku tak ambil makan ni. Kita tamu kita saja yang makan semua makan yang ada pada rumah kita. Allahu Akbar. Itu orang asal nak ambil tetamu tu. Maka ia waklik lepas pada sembahyang Isya di masjid Nabi, waklik pergi sampai rumah dia. Maka sampai waktu makan, dia tetamu, wahai tetamu Rasulullah, makan kenyang, jangan kerencai, makan sempurna, jangan malu. Maka dia buat baki pelita, mampu pelita, dia kelain dah, anaknya tidur dah. Maka hulur tangan isteri dia hulur kosong. Ia hulur kosong, tetamu hulur puak dalam mulut, puak. Sehingga dia makan kenyang sekadar. Maka malam tu dia dan isteri dia tidur dalam keadaan tengok perut. Berak tak makan apa. Jadi pagi lagi dah. Sampai malam tak makan apa. Ada sikit pun utama orang lain. Ini ithar. Ini pucuk iman. Ini perbuatan yang Tuhan suka sekali. Yang Nabi sangat kasih sekali. Sebab tu dia masuk orang bersubuh waktu subuh, maka dia bangun dengan saudara dia, tetamu Nabi nak pergi pada masjid. Di jalan tu Nabi tunggu dah di pintu. Nabi dah tunggu dah di pintu masjid. Duk tunggu tuan rumah tu. Orang pakai saning tu. Yang ambil tetamu Nabi pergi rumah dia beri makan ni tu. Sebab apa Nabi tunggu saudara semua? Sebab semalam Tuhan tu ayat di atas Nabi. Tetap orang tu, tetap perbuatan yang baik, yang Tuhan setuju. Siapakah ayat ni turun? Tetap cerita ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka ia utamakan orang lain daripada diri dia, padahal dia sangat lapar, dia sangat susah, dia berak. Maka siapa-siapa yang utamakan orang lain dalam keadaan susah payah, siapa yang rela berak, maka orang ni lah orang butung. Allahu Akbar. Maka Nabi baca dia dengar.
Itu rangwan dia. Maka bukan rangwan biasa saudara semua. Cuba kita bayangkan. Nah, perbuatan semacam ni Tuhan catat dalam Quran. Tuhan catat dalam Quran. Maka 24 jam orang baca semua, orang panggil pekisah dia ni. Dan akan semenjak hari itu sampai kepada masa kita ni 1400 tahun lebih. Dan akan berterusai dia membaca kisah ya sampai hari kiamat. Ni maha tak maha, orang buat baik kepada orang. Nah, tu. Maka hari ni walaupun kita tak sampai martabat mereka, tak sampai martabat siapa ke kita ni, jangan buat juga orang lain. Jika siapa comel bagus, dia tak siapa pun kita kena hajar buat baik kepada orang. Buat baik kepada orang satu benda yang dicintai oleh Allah. Hak Tuhan suka sekali daripada hamba dia buat baik kepada orang lain. Man la yarham la yurham. Orang yang nak dapat rahmat Allah yang menyebabkan dia masuk syurga ialah Nabi kata kena kepada orang yang merahmati makhluk-makhluk Allah. Saudara semua cuba terbayangkan orang yang buat kepada nying, yang lapar, Tuhan ampun semua dosa dia dan menjadikan dia ahli syurga. Buat akan nying tu. Bagaimana je kalau kita tolong manusia, tolong anak yatim, tolong orang susah, tolong orang tua yang tidak ada orang bercara. Hebat. Tu. Ini Sa'id Al-Khudri. Jadi, dia ni buat dengan iman dia baik, bagus. Dia utamakan orang lain daripada diri dia. Itu sifat dia. Masya Allah. Dan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan daripada sifat Abu Sa'id lagi, ialah dia ni seorang yang cinta Quran, yang suka duduk dengan Quran, hari-hari dengan Quran. Walaupun dia ada banyak hadis dia mengajar orang, tapi masa luar dia Quran. Wirid dia Quran, walaupun zikir lain ada, tapi banyak dia guna masa dengan Quran. Bahkan dia tok guru Quran di Madinah. Tok guru Quran di Madinah. Masya Allah. Sebab tu dia pesan, dia wasiat. Dia kata, saudaraku, kekasihku semua, aku nak pesan sikit. Maka ambillah pesananku, beramal dalam hidup kamu. Aku nak pesan 2 perkara. 3 perkara aku nak pesan. Yang pertama, kamu sebutlah Tuhan banyak. Zikir Tuhan banyak. Ikut masa meluas sebut Tuhan. Masa mana saja yang boleh sebut Tuhan, sebut Tuhan. Membanyakkan ingat kepada Allah dengan sebut ataupun ingat dalam hati. Yang penting jangan lupa Allah. Dan yang kedua, kamu membanyakkanlah baca Quran. Baca Quran. Dan yang ketiga, kamu katalah perkataan yang benar walaupun pahit. Katalah perkataan yang benar, yang betul, kena dengan agama walaupun orang tak setuju denganmu. Walaupun orang tak suka dengar. Walaupun perkataan yang kata tu wak orang marah kamu. Walaupun wak wimu ni lepa-lepa jatuh di mata orang. Wak wimu ni dapat menyakiti. Walau begitu pun dia benar mu kena kata benar. Bukan panggil bukan pelin-pelan dak. Bukan orang panggil jadi orang yang dua muka dak. Duk depan kacik baik, lihat belakang paling kacik jahat. Duk depan ni ambil hati, duk belakang mupak tak buti-buti. Itu bukan orang mukmin lagu tu. Orang mukmin dia semuka saja. Depan lagu mana, belakang lagu tu. Bukan kacik dia, kelakuan dia. Dia panggil benda hak Tuhan perintah. Ini dia panggil Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia mati di Madinah Al-Munawwarah dan ditaruh dalam kubur Al-Baqi'. Al-Baqi' ada kubur tepi Masjid Nabi yang besar luas tu, maka kubur Abu Sa'id di situ, dekat situ. Dan dia mati pada tahun 74 Hijrah. 74 Hijrah. Jadi selepas Nabi mati, dia panggil lebih kurang 63 tahun pula ia hidup baru ia mati. Allahu Akbar. Itu Sa'id Al-Khudri, saudara semua. Baik. Selepas daripada kita berkecek kira sikit sebanyak dah tentang rawi hadis, maka kita mari dia panggil apa ni, mari mengerti dia panggil apa isi-isi hadis belum kita ambil faedah daripada hadis. Baik, maka kita takkan baca seka-seka, bahkan kita ambil kesimpulan hadis yang kita baca pada awal tadi. Jadi kata Abu Sa'id ni, dia kata pada suatu hari aku dengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata mana? Nabi kata berlaku pada umat dulu, belum daripada fuak kita ni. Berlaku
umat Nabi Isa ke umat Nabi Yunus, tak kira lah, yang penting berlaku. Maka ni pun juga mukjizat daripada mukjizat Nabi, yang Tuhan Nabi tahu benar hak berlaku belum daripada dia. Maka orang kita ni pada galik tak boleh tahu. Kita tahu benda hak depan kita dan kita berakal, hak tu ialah kita tahu. Adapun dengan air royak, hak tu kita tahu tu. Adapun tak ada pernah dengar air royak, tak ada berlaku depan mata kita, kita tidak ada tempat tu, nah benda ni tak ada siapa tahulah benda gaib. Tapi hak ni Nabi boleh royak sebab Tuhan Nabi tahu. Gapo? Nabi kata berlaku dengan umat dulu ada seorang lelaki, maka dia ni orang karuk, orang tak baik, orang jahat. Maka lelaki seorang ni dia ahli pembunuh. Dia suka bunuh orang. Dia bakang, dia pongok. Nah, maka banyak daripada orang yang dia bunuh. Maka siapa orang yang dia bunuh, jumlahnya bilangnya tu siapa 99 orang yang bunuh orang. Allahu Akbar. Bukan main ni bunuh orang ni. Bunuh orang ni dia panggil apa? Jarimah yang besar dalam agama. Maka dia bunuh 99 orang. Lepas tu jadi dia berasa nak taubah. Dia berasa nak bersih dosa-dosa hak dia bunuh orang ni. Maka dia tanya, rata-rata tanya orang. Siapa tahu kedak? Ada orang kedak yang tahu kata ada orang alim di mana Orang alim di mana ada? Orang yang tahu bahawa hukum agama ni. Nah, siapa tahu kata di mana ada? Kalau ada rakyat saya ustaz. Dia nak pergi tanya. Nak pergi tanya orang panggil apa ni? Orang yang tahu. Ayat kata dia lepas daripada dia bunuh ni, dia nak balik, dia nak baik, nak tinggal, nak taubah ni boleh ke tak? Maka fadullah alaihi ala rahibin. Maka dia bagi tahu ke dia, kata di sana ada seorang orang baik yang duduk ibadat kepada Allah sepanjang masa. Duduk tempat tokoh tu, duduk tapa di tempat satu tempat ibadat kepada Allah dengan bentuk semaya atau puasa dengan syariat hak Nabi dulu. Maka dia pergi jumpa yang orang yang banyak ibadat ni, maka dia cerita kepada orang tu. Dia kata, wahai tuan guru, saya ni dah bunuh orang 99 orang. Maka jika saya nak taubah, adakah Tuhan terima taubah saya? Dia tanya. Maka jawab orang yang banyak ibadat, duk betapa duk buat ibadat kepada Allah. Dia kata, di mana lagi Tuhan nak terima taubah orang belah mung ni? Kejap kapal-kapal bahasa kita. Orang belah mung yang buat jahat semacam ni, so kata bunuh 99 orang bunuh orang dosa besar. Pas kalau 99 orang agak Tuhan tak terima dah taubat orang belah mung ni. Jawab lagu tu. Maka dia pun lepas daripada dengar jawapan lagu tu, berasa panas naik kepala, naik telinga, nak marah. Maka dia ni orang belakang, orang pongah. Maka wakna dia nak marah kepada orang yang banyak ibadat saat ni tu. Yang goyak kata dia Tuhan tak terima taubat. Maka dia tikar bunuh pula. Cukup 100. Cukup 100 orang yang dia bunuh. Kemudian pada tu ada lek dalam tu. Dia panggil fitrah imaniyah. Fitrah keimanan. Hak Tuhan tanah belaka le jiwa setiap orang manusia atas muka bumi ni. Orang kafir, orang Islam ada belaka. Cuma orang Islam ni dia tak diselimut dengan kekufuran. Adapun orang kafir diselimut, maka kena pergi selok, kena pergi tebah tubik kufur tu, sebut molek-molek dia beriman sebab fitrah. Asal keimanan ada belaka dalam jiwa orang manusia. Dalam jiwa manusia-manusia. Maka dia ada berasa deg-deg lagi hati dia, kata dia nak bukti benda ni. Dia nak taubah, dia nak minta ampun tentang kesalahan ni. Maka tanya orang, siapa tahu kata dari mana yang ada orang alim, orang yang boleh ukar masalah saya ni, boleh beri jawapan ke saya. Siapa tahu kata. Maka lepas tanya, maka dibagi tahu ke dia, kata di sana di situ ada orang alim, duk ada di situ, duk ibadat Tuhan situ, duk mengajar orang di situ. Maka mungkinlah jumpa dia. Maka dia pun pergi. Pergi berjalan sampai pergi berjumpa. Maka dia cerita kepada orang alim ni. Kita kata dia ni dah bunuh orang 100 orang. Maka dia berasa nak taubah. Maka jika dia bertaubat dengan Tuhan,
ngaku salah, minta ampun dan tinggal benda yang dia buat tu, adakah Tuhan terima taubat dia? Adakah Tuhan ampun dosa dia? Tanya orang alim tu. Maka orang lain jawab, ya, Tuhan terima taubat. Apanya? Tidak ada benda pun duk sekat di antara mu dengan taubat kepada Allah. Tak ada benda. Sebab Tuhan Maha Taubat. Sebab Tuhan Maha Pemurah. Tetapi saudara, kamu taubatlah kepada Allah sebelum nak luput masa. Tetapi selepas kamu taubat dah, aku nak minta sekara daripadamu. Nak minta sekara daripadamu, iaitunya aku nak minta wimung tu pindah. Tinggal kampung hak muduk tu. Maka mu pindahlah pergi kepada kampung selagi, duduk di situ-situ. Maka di sana tu ada orang baik-baik yang duk ibadat kepada Allah. Maka munggilah ibadat sekali dengan dia, sekali dengan mereka itu. Tu dia. Itu nasihat daripada tok guru orang alim saat ni. Selepas daripada dia berjawab, dia kata, ya, Tuhan buka pintu taubah kepada semua hamba dia, dan jikalau mu taubah, Tuhan terima taubahmu. Sah kata dosa mu sekarang ni, jikalau besar pada ni sekalipun, Tuhan terima lagi taubah kamu. Tapi lepas pada mu taubah benar-benar dah, sungguh-sungguh dah, aku minta sekarang, minta mu tinggallah kampung yang mu hidup tu, maka pindahlah pergi ke kampung selagi Bucunung, nama kampung tu. Sebab di sana ada orang baik-baik duk ibadat kepada Allah, suasana dia baik, maka mu pergi duk sana, maka ibadatlah kepada Allah dengan mereka itu. Itu minta daripada seorang alim. Maka dia apa? Taubat dengan kelik, suka, gembira, seronok. Maka dia bertaubah dengan Allah, taubah yang nasuha, taubah benar-benar, taubah sungguh-sungguh. Lepas tu, lepas daripada dia taubah dah, maka dia buat turut apa hak yang dinasihat oleh orang alim saat ni. Maka lipatkan baju, keluar daripada rumah, tinggal tempat beranak, tinggal kampung tempat, tinggal orang panggil, tinggal belaka-belaka, maka menghadap pergi kepada kampung hak tok guru tu suruh dia pergi. Maka dia pergi. Sampai tengah jalan, malakul maut marimik nyawa. Sampai tengah jalan, malakul maut marimik nyawa. Allah. Lepas dia mati ni, mula dapat balasan dah lah. Masa hidup ni tepat amal. Mati pak mula dapat balasan. Maka balasan ni emo dapat lebih baik, emo dapat lebih jahat. Maka dia ni lepas daripada sampai tengah jalan, malakul maut marimik nyawa dia, maka ada dua pihak, dua kelum, dua puak daripada malaikat, ramailah mari tu. Tapi dua puak. Satu puak malaikat rahmah, nak ambil roh dia, nak pergi kepada syurga. Dan ada malaikat azab, beberapa orang nak mari ambil roh dia pergi kepada neraka. Ataupun gitulah lebih kurangnya. Maka kedua-dua tu mari dengan alasan yang ada. Malaikat rahmah pun ada alasan sebab ia ambil roh pergi kepada nikmat syurga. Dan malaikat azab pun ia ada alasan dia nak mari baik. Maka malaikat rahmat kata, sebab aku nak ambil, sebab dia dah taubah dah. Dia dah taubah dah. Maka orang yang taubah bersih daripada dosa. Maka sekarang ni dia tidak ada dosa. Sebab tu orang yang tidak ada dosa dapat balasannya nikmat syurga. Itu hujah bagi malaikat-malaikat rahmah. Tetapi malaikat azab kata, tak boleh, aku tak bui. Bukan mu kena bagi aku roh dia. Sebab apa? Sebab dia tak ada pernah buat kebajikan sikit pun. Bukan dosa yang banyak sebab dia bunuh orang sampai 100 orang. Dan benda baik tak biasa buat. Sebab tu, dengan sebab dia hidup lagu ni, jahat lagu ni perbuatan dia, sebab tu dia kena dapat seksa neraka. Dia panggil dia bubuk roh bagi si mati ni. Dua-dua tu ada alasan belaka. Maka tengah-tengah duduk bala, duduk berhujah supaya nak ambil roh saat ni tu, saudara semua, tiba-tiba datang seorang malaikat hak tu hantar mari suku. Datang tu dalam rupa manusia, jalan mari. Maka berjumpa benda duk berlaku, dua puak duk, orang panggil podok, orang panggil sisih fahami, masing-masing ada alasan.
Maka dia kata ginilah ni malaikat hang main rupa orang tu, suku sakat hang tu atas mari suku tu. Dia kata ginilah. Alasan mung betul, hak ni pun alasan pun comel. Dua-dua tu dengar fangken belaka. Tetapi siapa nak dapat orang panggil roh dia ni, nak wagi kau ning di kanan ke, nak wagi di kiri ke, ginilah kita ukur. Ukur tanah. Ukur tanah tempat dia mati ni, ambil sini pergi kepada kampung hak dia tinggal mari. Lepas tu ambil dia mayat pergi kepada kampung hak dia nak pergi tu dekat mana? Dekat mana? Jikalau mayatnya dekat hula ke kampung dulu, kampung yang jahat lah, maka malaikat azab ambil pergi seksa. Tetapi jikalau roh dia tu lebih dekat kepada kampung yang tempat dia nak pergi, kampung yang baik-baik tu, nah, maka malaikat rahmat ambil pergi dapat nikmat syurga. Bawa lepas tu, setuju. Malaikat rahmat pun setuju, malaikat orang panggil pun azab pun setuju. Lagu mana dapat, pakai lagu itulah jawapannya. Orang panggil acara ukar selesai masalah. Maka ukur tiba-tiba nyata kata mayat dia tu lebih dekat kepada kampung baik sikit saja. Ini dalam riwayat ni. Dalam hadis yang lain, Tuhan perintah. Tuhan kata, wahai bamiku, Allah, wahai bamiku, kesuakkan mayat dia kepada kampung yang baik. Dan menjauhkan dia daripada kampung yang jahat. Tuhan perintah kepada bombing dia. Suruh hirat pergi kat ni. Malaikat tak tahu. Nah, maka ukur tiba-tiba nyata kata lekat belah di kampung yang baik, maka malaikat rahmat ambil pergi. Ini hadis yang berlaku saudara semua yang dikasihi. Allahu akbar. Kalau gitu dalam hadis ni nah, ada banyak pelajaran bagi kita. Nah, maka kita dengar insya-Allah pelajaran yang kita dapat hari ni 1 2 3 4. Baik. Yang pertama daripada pelajaran yang kita dapat daripada hadis ni pada hari ni saudara semua, yang pertamanya masalah orang panggil bunuh. Bunuh orang ni semenjak Nabi Adam, setiap syariat nabi-nabi yang ramai tu sampai ke nabi kita dan akan berterusan sampai hari kiamat, bunuh orang ni tidak ada dalam syariat mana-mana pun yang halal bunuh, tak ada. Semua tu mengharamkan belaka bunuh. Bunuh orang ni haram setiap syariat Nabi semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan bunuh orang ni daripada dosa besar yang kadang-kadang menyebabkan tuan dia kekal dalam neraka. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, atau kama qala Allah Taala. Maka siapa-siapa yang bunuh orang lain dengan sengaja, dengan kehendak, duit kuam tangcai nak bunuh, maka dia bunuh, maka orang ning nah akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Nah, ayat kata bahayanya bunuh orang ni. Satu perbuatan, satu amalan yang Tuhan sangat marah sekali dan Nabi sangat benci sekali. Jadi perbuatan sangat keji sekali di sisi Allah dan Rasulullah. Siapa secara mana saudara semua? Siapa Nabi kata, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laqiyallaha azza wa jalla maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Allah. Siapa-siapa yang masuk campur, siapa-siapa yang tolong wakwi berlaku bunuh, walaupun dengan setengah kalimah. Jadi kalimah Arab ni bunuh, jikalau seorang suruh orang lain bunuh, lafaz Arab kata uqtulhu, bunuh olehmu akan dia. Itu jikalau fi'il seorang, fi'il amal seorang. Jikalau ramai, uqtuluhum. Uqtuluh tu makna bunuh olehmu akan mereka. Tu makna di bahasa Arab. Maka
Nabi kata siapa-siapa yang tolong wakwi berlaku bunuh walaupun dengan setengah daripada kalimah. Kalau uqtulu ke uquk gitu ya. Keluar lagu tu ya daripada mulut, tapi orang dengar tu faham dah kata suruh bunuh, maka pergi bunuh. Maka orang yang tak bunuh diri sendiri, tak ada bunuh dua itu bahkan dia suruh pun tak penuh kalimah, dia suruh setengah ya, gitu saja, bukan uqtul dak lagi, gitu saja ya, setengah kalimah ya. Tapi orang yang dengar tu faham kata dia suruh bunuh, maka pergi bunuh. Maka orang yang suruh ni, yang keluar tak penuh kalimah kali tu, orang ni di akhirat esok ditulis dahi dia, di antara mata ni, di dahi ni tulis apa? Tulis kata orang ni putus asa daripada rahmat Tuhan. Orang ni tak dapat rahmat Tuhan. Dia tak dapat rahmat Tuhan, tak bahu syurga lah. Itu makna dia, saudara semua. Dia tak dapat rahmat Tuhan, maka tak bahu syurga. Allah nak kata besarnya dan sangat bahayanya jikalau dia panggil masalah bunuh orang ni. Sebab tu jangan kita jangan masuk dekat lagi dah. Nah, ni kadang-kadang agak dia panggil apa? Bunuh dia. Kutik dia. Pak kita sebab bunuh apa tu? Bukan sebab agama. Sebab bubuk nebel. Bak bubuk botol, bak tanah jekar, bak orang panggil tipu, menipu dalam jual beli, bak pecah kongsi dalam syarikat, bak bersaka, tu ya ada berlaku bunuh kita. Allahu Akbar. Maka bunuh ni daripada benda yang bahaya sekali, yang buat seorang tu kau rapat dengan api neraka, dan kau jauh daripada rahmat Tuhan, dan jauh daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara, orang ambil tahu orang yang bunuh orang ni pada golek 90 lebih persen, kau 10% orang yang bunuh orang ni hidup dalam keadaan bunuh orang ataupun suka bunuh orang, maka orang ni cerak dia mati dengan kena bunuh dia orang. Sebab Tuhan kita Tuhan kita adil. Tuhan balas jenis perbuatan kita. Bagaimana kita buat dengan orang, lagu itulah akan berlaku dengan kita. Sama ada lek baik dan juga lek jahat. Maka jika kita suka tolong orang, cerak orang lain suka tolong kita. Jika kita suka khidmat orang, banyak orang lain akan mari khidmat kita. Jika kita sangat buat baik kepada orang lain sangat baik buat kepada kita. Jika kita hormat kepada orang lain hormat kepada kita. Dan jika kita menghina orang lain, akan ada orang yang mari hina kita. Jika kita suka wajah kepada orang lain, buat zalim kepada orang lain, akan ada orang yang buat zalim kepada kita, buat hina kepada kita. Dan jika kita bunuh orang, cerak kita akan mati dalam keadaan kena bunuh dia orang. Hak ni mai rat, ni mai pon. Ini sunnatullah. Ini cara Tuhan buat dengan hamba ya tadi dunia ni, unai Tuhan lagu tu. Maka jika kita tak say mati dengan kena bunuh dia orang ke, walaupun orang yang tak bunuh orang, bukan kata dia 100% tak mati dengan bunuh, tak juga. Tapi nak kata okak tu dia panggil insya-Allah jauh daripada kena bunuh. Tetapi orang yang bunuh orang ni cerak dia mati dengan kena bunuh. Sampai 90% lebih. Itu cara dia. Maka di sini saudara semua, saya teringat daripada kisah yang saya baca mari yang berlaku sungguh. Dalam masa 40 tahun lepas mari. Jadi ada seorang ni, dia ni tukar daging. Jual daging lah, jual daging lembu begitulah. Maka selepas daripada dia hula mari ataupun hula kelik tak ingat, tapi berlakulah hula kelik ataupun hula mari. Maka hula kelik dah, kita berhula kelik misal kata. Lepas daripada kerjaan dia yang nak kelik pergi, tengah-tengah jalan dia dengar seorang perempuan berjerit. Dia dengar suara seorang perempuan berjerit. Maka dia ni buat nak tahu gapo benda yang berlaku, maka pergi kelih
lek belakang benda tu, lek belakang bina air ke, lek belakang batu ke, lek belakang apa, tiba-tiba dapat kelih seorang perempuan darah penuh. Sebab apa? Kena tikai. Jadi ada orang yang tikai perempuan tu, boleh hadir panggil pelon ke, ambil harta benda, maka tikai, tak tahulah, tapi perempuan tu kena tikai. Maka dia ni buat kelih rupa lagu tu, sia belah kepada perempuan nak tolong, maka dia pergi cabut pisah. Sebab pisah ni menyakiti, buat perempuan sakit, maka dia cabut pisah. Sebelum daripada dia nak kepang ke, nak panggil orang mari tolong pergi hospital ke, dia cabut pisah. Maka bawa dia cabut pisah tu, tiba-tiba orang lain mari. Orang lain mari kelih. Maka gambar orang kelihnya, perempuan yang mati, perempuan tu mati lepas tu. Beberapa minit saja mati. Orang lain ramai, orang 3-4 orang atau lebih ramai pada tu lagi, sebab daripada berlaku tepi jalan, tapi jauh pada jalan sikit saja. Nampaknya seorang yang berdarah basah merah habis pakaian, lepas tu mati, lepas tu pisah duduk di tangan seorang lelaki duduk depan dia. Maka jika kita kelih rupa lagu tu, bagaimana kita kata? Cerak. Kita tuduh kata yang pergi pisah itulah yang bunuhnya. Tu. Maka orang royak kepada sedadu. Maka mari takak dia, igat dia, boh lejek. Dan nanti tunggu-tunggu repang hukum lagu mana? Kena perahan ciwit ke, kena masuk got pelak ciwit ke? Lah, nanti dengar. Tapi dia ditangkap. Dia kata ya dak, ya dak. Ya dak sungguh. Ya dak, ya dak. Tapi tak ada siapa percaya sebab gambar hok duk berlaku dapat mata orang tu, kata gambar tu dia bunuh. Padahal dia tolong cabut pisah je. Nak tolong perempuan tu. Tu benda yang berlaku saudara semua. Maka akhir sekalinya rekah kisah dia kena perahan ciwit. Dia kena perahan ciwit. Sebab apa? Sebab unik agama Islam kita ni, jika ada unik Islam atas muka bumi ni, lah ni ada lagi di Saudi Arabia dan di negara-negara tak banyaklah hok duduk jalan ikut unik Islam ni. Nah, maka orang yang bunuh orang maka kena bunuh balah. Orang kat langit orang kena kat langit balah. Orang yang membutakan mata orang kena membutakan mata dia. Bagaimana dia buat ke orang, begitu dia balah. Maka jika dia bunuh, dia pun juga dia kena bunuh. Walaupun cara tak samalah. Bukan tak tiket orang mati, dia kena tiket juga dak. Perahan ciwit ni emang dengan bedik, emang makan racun, emang ngata tekak, tak apalah, tapi mati sama mati. Maka dia kena perahan ciwit. Saudara semua, sia belah ke dia sebab apa dia tak tahu sungguh tenah betul. Maka siapa hari yang nak kata tekak dia, siapa masa yang nak kata tekak dia, maka dia minta daripada pihak sedadu, pihak kerajaan yang atau pihak orang yang bertanggungjawab, belum nak kata tekak dia minta nak royak, nak kecek boleh 45 minit. Maka diizinkan dia kecek. Dia kata, saudara semua, saya bersumpah, kata saya tidak bunuh perempuan ini. Dan saya hening, lagu-lagu mana pun saya mati dah. Saya, jikalau saya bohong pun saya mengaku dah hari ini. Sebab lagu-lagu mana pun saya mati dah. Sebab seminit lagi, 2 minit lagi saya nak kena kata tekak dah. Tetapi saya nak kecek benda sungguh benar. Saya nak kata saya tak bunuh. Saya tak buat. Tetapi jika kamu hukum aku kena perahan, tak ada apa lah. Bunuhlah aku ni. Tapi saya nak benarkan perkataan nak kata sungguh-sungguh, kata saya tak bunuh perempuan ni. Tetapi saudara semua, ambillah pelajaran yang berlaku dengan aku pada hari ini, buat jadi berian bagi kamu semua. Ya, orang yang bunuh orang, dia kena mati dalam keadaan kena bunuh. Jadi saya yang rap cetakan, sebab saya biasa bunuh orang. Tapi perempuan ni demi Allah saya tak bunuh. Tapi saya pernah bunuh 2 orang manusia. Maka dia cerita benda, dia cerita hak berlaku dengan dia.
Kata dia ni pada asal dulu masa muda dia kerja apa? Kerja orang panggil apa? Kayu perahu hantar orang. Belayar lek milenium mari lek ni. Makan menambah. Kalau kita orang ni sebab tabah tu lah. Jemerai, pergi tabah Malaysia ngang apa ngang enjing tu. Dulu itu ngap kayu. Maka kerjaan dia, orang panggil apa? Hantar orang naik perahu lakau sungai pergi mari. Tu kerjaan dia. Dia cerita, belum nak tekak tu. Pas dia kata, maka berlaku suatu hari ada seorang perempuan yang cantik naik perahu saya. Nah, waktu saya ni berkena gila nak sungguh ke dia. Maka saya masuk minta dia. Tapi dia tak say saya. Dia tak say saya. Nah. Maka bawa lepas tu ada apa? Putus raih. Bawa lepas tu perempuan ni berlaki dan dapat anak. Maka besarlah anak setahun dua lebih kurang. Maka satu kali dia mari naik perahu, dia dua beranak tu tak ada orang lain. Dua beranak tu saja naik perahu. Maka saya ni duk kerja kayu perahu lagi masa tu hantar orang Jemerai pergi mari. Bawa dia naik mari pak saya ingat perempuan ni aku cinta dulu, aku kasih dulu, aku duk gila ke dia dulu. Nah, maka perasaan saya dengan dia tak habis-habis lagi, nak lagi. Nak setubuh dengan dia, nak zina dengan dia. Maka saya pun buti perahu tengah sungai, orang tak ada. Maka saya suruh dia tu, suruh diri ke saya nak zina dengan dia. Maka dia tak jan, tak rela, tak serah diri dia. Maka saya pun ambil anak dia, nak ku ya, ambil anak dia selai air, pergi laki selai air. Mu nak kedak aku berzina denganmu, mu nak serah kedak diri kepadaku supaya aku nak subuh denganmu, nak serah kedak. Jika kamu tak wak, aku nak tahu anakmu ni. Dan lagu tu lah. Maka wak dengan dia tu duk padu kepada perempuan tu nak jawab lagu mana, siapa ke anak ni telai lama telajak maka mati budak. Yakin marifat budak mati. Nah, ada. Maka perempuan tu tak jang sampai kesuk. Maka wak dia tu takut dia perempuan bila ke rumah, perempuan tu akan ayak sedadu. Kau ayak kepada ibu apa? Ayak ke suami dia. Kata saya bunuh budak ni, bunuh anak dia. Maka menyebabkan saya kena bunuh balas ataupun kena wak nyanyi dia orang. Sebab tu supaya tak pecah Rusia, saya bunuh dia pula sekali lagi. Saya pun bunuh dia seorang lagi. Jadi dua orang tu saya bunuh, dua beranak. Seorang perempuan yang saya gila ke dia, lepas tu anak dia. Lepas tu saya tak oleh sungai ataupun di tanah, tak ada siapa tahu siapa kepada hari ni. Tak ada siapa tahu benda ni. Maka ya saya bunuh, tapi bukan bunuh perempuan ni, bunuh orang dulu ni, semenjak 20 tahun dulu. Saudara semua, tapi Tuhan tak lupa. Tuhan tak lupa. Lebih-lebih lagi apabila orang tu tak taubah. Dia tak taubah agak boleh kata 99% ni, jika dia bunuh orang, dia dibunuh cerak. Dibunuh oleh orang ataupun dibunuh oleh hukum agama. Tapi mati nak kena bunuh. Maka yang lepas pada rakyat cerita dia dah, dia kata ya bunuhlah dia, ia salah. Tapi hak ni dicarilah orang yang bunuh sebab dia tak bunuh perempuan yang kena tikar ni. Maka dia digantung tekak maka mati saudara semua. Sebab tu dosa besar sudah, lagi pula bahaya dalam hidup dan akan mati tak molek orang yang bunuh orang ni. Maka saudara cuba fikir sore ni, lepas tu perhati kelih suasana yang berlaku di tempat kita. Saudara perhati ke kampung saudara ataupun kampung jiran-jiran dekat-dekat ataupun dalam tambun ataupun dalam ampa, hak saudara tahu. Cuba perhati kelih. Orang yang kena bunuh di orang daripada golik, ya biasa waknya kat orang dak. Biasa dia bunuh orang dak. Biasa takir orang dak. Biasa orang panggil beracun orang dak. Nah, pada golik. Bukan semua pada golik. 90% lebih orang yang bunuh orang, dia akan mati kena bunuh di orang juga. Allahu Akbar. Dan bunuh orang ni satu benda dosa besar yang wa'wi dia kadang-kadang matilah keadaan kafir, yang wa'wi dia tu kekal dalam api neraka. Saudara semua. Baik. Itu panggil pelajaran yang pertama yang kita dapat daripada hadis ni, iaitu bahayanya bunuh orang. Baik. Yang kedua, faedah dalam hadis ni ialah bahayanya apabila kita hidup dalam udara yang rusak. Masyarakat dia rusak,
dia penuh dengan benda jahat, dia penuh dengan maksiat, maka jika kita lagi hidup dalam udara tu, dalam sangkum tu, dalam singwetlam tu, kita pun akan jahat seperti tu juga. Nak lari tak boleh, nak lari tak lepas. Sebab tu sangkum kita, masyarakat kita kena jaga baik-baik. Jangan berlaku benda rosak dalam kampung, jangan tersebar maksiat dalam kampung, jangan banyak, jangan bebas berlaku maksiat situ sini berlaku, jangan jadi berlaku tu, jangan lock. Dia bakal lock, dia rusak masyarakat, orang yang akan datang lepas pada tu akan rusak belaka. Dan orang makin hari makin kau jauh daripada Allah, makin hari makin buat jahat. Nah, ini sebab tu kita kelih hari ni nyata sekali, jelas sekali, cerak sekali. Hari ni sama ada budak muda, anak-anak kita yang besar hari ni, sama ada perempuan baik, lelaki pun sama. Nah, tak kala orang abai-abai tu rusak dah. Persen hari ni dalam kampung kalau wairun ke lebih banyak daripada 50% pada golek. Jika 100 kampung ni 90 kampung, pemuda yang ada dalam kampung tu 90% hula ke atas hak tak baik ni, hak duk main benda mabuk kaya ni. Nah, jika nak banding dengan hak berjuru, jadi ada ramai hak tak baik, tak berjuru mana daripada yang berjuru. 90 40 tu paling bawah, kadang-kadang sampai 70 30, kadang-kadang sampai 80 20, dan kadang-kadang sampai 90 10%. 10% saja hak baik. Kadang-kadang kampung ke kampung berbeza. Tapi sebab apa lagu tu? Sebab apa budak lah ni kita kelih ni. Habis Pak ni pandai dah. Repang kadang-kadang repang isak ganja. Habis Pak ni mula minum ketung dah. Habis Pak ni mula hatta ubat dah. Sebab apa lagu tu saudara semua? Kita dulu habis Pak ni repang tak tahu kok mana lagi. Kadang telanjir lagi kita ni. Walaupun tak telanjir dah, tapi nak kata ada lagi orang yang habis Pak ni telanjir bogek. Nak kata repang apa? Udara hari tu repang jauh daripada benda tak baik. Nak kata bukan telanjir tak telanjir. Nak kata budak dulu tu dia ni tak tahu apa langsung. Jauh perak daripada benda mabuk kaya tu. Orang tua-tua saja dulu hak mainnya. Orang muda tak ada pun. Nah, tapi learning habis Pak ni pandai belaka dah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab abai pada dia umur 14 15, abai pada dia umur 16 17, abai pada dia umur 20, lebih umur 20 lebih, duk dengan benda ni dah. Jadi dia bangun mari pak celak mata, lagu tu dah abai. Maka ya wak tu bukan benda pelik daripada orang lain dah. Abai lagu ni kita pun lagu tu. Sebab apa? Sebab singwat lam, sebab sangkum rusak, menyebabkan orang dalam masyarakat merusak. Lebih-lebih lagi apabila ibu bapa tak ambil berat, ibu bapa tak padu mana, tak berdali mana, lepas sudah. Jadi boleh kata 99% budak yang ibu bapa lepas, budak yang ibu bapa tak bercara, budak yang ibu bapa tak berdali, tak ambil berat, pakai jatuh lubang kaya cerak, pakai minum ketung cerak, pakai orang panggil main hubat cerak, lambat banget berlaku cerak. Sebab apa? Sebab abai-abai lagu tu dah. Sama ada abai yang tua pada dia 3-4 tahun, sama ada abai yang tua pada dia 7-8 tahun, sama ada abai tua yang pada dia 10-11 tahun. Lagu tu lah masyarakat. Pas nak gimana? Ini ayat bahayanya saudara semua. Sebab tu jika kita kembali klik kepada cara Nabi buat dalam masyarakat dulu, dan dalam syariat Islam kita ni, apabila berlaku zina, orang yang belum berumah tangga maka kena rotel 100 rotel, lelaki perempuan sama ya. Baru lepas tu kena halau, kena hamak tubik daripada kampung jauhnya paling kurang 90 batu. Hidup mana-mana buat apa. Tapi jangan ada dalam kampung orang lagu ni. Itu cara Nabi buat dalam masyarakat Islam. Sebab apa tu? Maka dia kaji mari pak. Oh, sebab ni hikmah besar Nabi buat. Sebab apa? Sebab Nabi tak sewi ada contoh hak dalam masyarakat. Takut orang lain tiru. Ini pucuk. Sebab tu kena halau. Gaib pergi. Lepas tu, lama mana tu? Setahun paling kurang. Tak ada klik mari. Nah, itu hak tak rumah tangga. Wairun nak kita kata baru besar mari. Tapi kalau hak ada rumah tangga dah, hak datuk lelaki dah, hak ada bini dah, game zina, hak ni kena pegang dengan batu sampai mati.
Maka orang dah kelih rawat lagu ni, oh tak awak dah takut. Ni nak ayat kata. Yang pentingnya nak ayat kata Nabi dulu dalam masyarakat Islam, Nabi jaga tak siwi ada benda mungkar. Tak siwi ada benda tak molek yang memburukkan sing wetlah. Nah, maka kelih orang ni. Orang lelaki ni. Sebab dia duduk tempat tak molek tu. Sebab dia bunuh orang tu, bunuh orang ni sampai 100 orang bunuh tu, 99 tu. Sebab tu dah. Sebab udara tak molek. Sebab udara tu payah wak dia bunuh orang. Sebab udara yang dia hidup tu wak dia ni buat jahat. Sebab udara yang dia hidup tu wak dia ni dia panggil karuk. Sebab orang kita kena autoarat. Dia mana bunuh kita bunuh demo dulu. Dia mana buat kena kita buat kena dulu. Lagu tu. Nah, tu. Sebab itulah rusak dan sangat bimbang, sangat takut sekali apabila rusak masyarakat. Sebab tu hari ni saudara semua, masyarakat kita tidak syak dah kata rusak. Sebab tu hari ni kita kena bakat-bakat beki, kena bakat-bakat usaha, bakat-bakat ubah. Lebih-lebih lagi daripada pihak yang pemimpin kampung. Dah, di segi kerajaan pun sama, dan segi agama pun juga. Nah, agama ke amat. Kadang daripada Tok Imam, Tok Bilal, Tok Khatib, kanak-kanak masjid dan orang yang dia panggil orang yang ahli fikir dalam kampung kena bersorak, kena bincang. Maka bercampur tangan dengan Tok Nebe, dengan Tok Kemene, dengan Puak Abota. Yang pentingnya nak jaga anak buah, nak jaga kampung tempat, nak jaga masyarakat, nak buai benda yang tak baik. Supaya budak belakang yang bersama ripak dia tak akan jadi tak baik. Itu bocah. Nah, tu saudara semua. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga daripada hadis ni, saudara semua, ialah kadang-kadang wajib kena hijrah. Jadi tempat mana yang kita duduk tu, kalau kacau kau duduk, kau rusak agama kita, ketika ni wajib kena tinggal. Sebab benda yang kita kena jaga sekali agama. Lebih daripada diri kita lagi. Lebih daripada apakah harta benda. Apakah dia panggil posisi sebanyak daripada benda yang lain. Lebih lagi kita kena gerbek. Kerana apa? Kerana nak jaga agama. Maka jika kita duduk sini, oh kita kaya ni. Dia panggil tamli molek. Tapi dengan sebab kita duduk sini ni, semaya biar kita tak. Waktu kita jual arak. Waktu kita berzina. Waktu bergaul dengan laki dengan perempuan bebas. Waktu tu. Dan lagu ni kita duduk ketika ni agama kata mu wajib kena tinggal sini hidup tempat lain yang baik. Yang apabila pergi sana apa? Boleh buat agamamu dengan baik. Boleh jaga semaya baik, boleh kamu jadi orang buat benda baik hak Tuhan perintah. Dan kamu tinggal semua daripada benda tak molek. Nah, maka ni cuba besar. Sebab tu kelih Tuhan perintah ke Nabi dan sahabat suruh tinggal Mekah. Sebab dia rusak. Nak semaya baik tak boleh. Kena menusuk, dia kena igat, kena seksa pula dah. Maka kacau duduk lagi rusak. Sebab tu tinggal hijrah pergi pada tempat yang lain. Madinah misal kata. Maka hijrah ni bukan masa Nabi saja ada. Lah ni pun kena hijrah. Walaupun tak sama dengan hijrah Nuh, tak sama cerak. Tapi nak kata kita kena ambil agama pentitang. Tempat mana yang kita duduk, maka rusak agama kita. Waktu kita jauh daripada Allah, waktu kita kajali, kalabe, teruk, ketika ni wajib kita kena hijrah, kena tinggal tempat tu, kena tinggal kampung tempat tu, kena tinggal bandar tu, kena tinggal tempat kerja tu. Sebab apa? Sebab ketika tu kalau kita kacedek, kita jual agama dengan dunia. Maka orang jual agama dengan dunia ni, jual iman dengan dunia ni, orang ni celaka. Orang ni diseksa di dalam api neraka. Nah, itu cara dia saudara semua. Maka kelih ni, hadis ni nyata sekali. Sebab orang alim tu dia nasihat, dia kata saudara, nah, kamu pindahlah kampung yang ada tu. Hidup lain tempat orang berjuru untuk ibadat kepada Allah dan mengibadat kali dengan dia. Ini saudara semua. Maka satu lagi yang kita boleh ambil faedahnya, tak mesti hijrah kampung. Nah, daripada pelajaran hijrah kawan tak baik. Sebab kita manusia ni jenis pasang makhluk yang kena duduk bergaul oleh orang. Tak boleh duduk seorang diri. Kita manusia, lagu tu Tuhan jadi. Tetapi dalam pesahan kita dalam bergaul dengan orang ni, ia ada berkaitan
Dengan kita ni masalah butung dan celaka. Bukan sekadar saing saja pak, tak sakut pak dengan agama, dak. Bersaing ni bukan sekadar saing saja dak. Bahkan dia bersakut pak dengan agama, bersakut pak dengan butung ataupun celaka. Jikalau kamu dapat saing yang karuk, yang lebih, yang jahat, yang mengisak, maka kamu celaka. Kau hari kau celaka. Kau setiap hari kau celaka. Tetapi jika kamu nasib baik, dapat kawan yang baik, maka kau dapat rahmat Allah. Kau dekat dengan Tuhan, kau rajin ibadat, kau cinta kepada syurga, dan kamu akan hidup dalam keadaan baik sampai kepada akhir nyawa insya-Allah. Sebab tu Nabi kata as-sahib sahib. Bermula kawan rapat yang muduk dengan semua tu, ialah yang tarik kamu. Jikalau ia jahat, maka ia heret kamu turun kepada lubang neraka, dan jikalau dia baik, ia heret kamu kepada pintu syurga. Sebab tu Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Bermula seorang tu di atas agama, di atas kedudukan kelakuan kawan dia. Kalau baik-baik, kalau jahat-jahat. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau gitu, wahai orang beriman, lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, tak kira. Sebelum kamu nak rapat dengan seorang, nak duduk dengan dia semua, nak berkawan sungguh-sungguh dengan dia tu, mutapihlah dulu, memperhatilah dulu, mengisrailah dulu, mengkajilah dulu. Ia ni orang baik atau tidak. Dia baik, kamu segera berderah-derah cepat-cepat berkawan dengan dia dan pegang tangan dia, kemas, jangan pecah-pecah, jangan buai-buai. Tapi jika nyata kata dia tak baik, maka nak tahu baik tak baiknya kena kaji, kena lepas sehari sampai ke minggu, sampai ke bulan, kadang-kadang sampai ke bertahun, nak kenal orang seorang tu. Yang pentingnya jangan kamu duduk dengan orang yang tak baik, sebab ia akan heret kamu kepada celaka. Carilah kawan yang baik, sebab ia heret kamu kepada orang panggil butung dan berjaya. Saudara semua, itu daripada faedah hadis yang ketiga. Dan yang keempat daripada faedah hadis dalam hadis ni saudara semua, ialah sangat beza sungguh-sungguh di antara orang banyak ibadat dengan orang alim. Orang banyak ibadat juru, tetapi dia bukan orang yang baik sebenar-benar di sisi Allah. Bahkan kadang-kadang dalam ibadat dia tu, dia makin jauh daripada Allah. Belana. Bila? Apabila dia buat dengan tak tahu. Rajin nak semaya, tapi tak mengaji syarat semaya, rukun semaya, batas semaya, tak mengaji dah. Tapi rajin buat. Maka lagu ni semaya puluh waktu, beratus waktu, beribu waktu, 10 tahun, 40 tahun pun semaya lagu ni tak diterima oleh Allah. Maka rajin ibadat pun tak pakai jikalau tak kena cara. Dan pada galik orang rajin ibadat ni, walau di mata orang yang berjuru, tapi pada galik dia memfitnahkan orang lain. Orang lain celaka dengan sebab dia. Hakleh. Dengan fatwa dia tu, orang lain bunuh pula. Sebab tu kita tidak boleh nak hukum dengan tidak ada ilmu. Ilmu ni penting, saudara semua. Sebab tu kita ni nak mengaji, kita nak terima ilmu, nak jadi penunjuk bagi kita ni, kita kena pilih orang yang alim sungguh-sungguh, pilih orang yang berjuru sungguh-sungguh, pilih orang yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah. Barulah jadi nur bagi kita, barulah jadi pelita yang suruh jalan kepada kita. Kita sapa kepada pintu syurga. Kita selamat dunia dan akhirat. Tetapi jika kita tinggal orang alim, pergi ikut orang yang banyak ibadat terpakai hitam dahi-dahi tapi dia jahil, maka rusak kita tu, celaka kita tu, saudara semua. Maka dalam 3 hari lepas hari ni tak ada berita lain. Kalau kita kelih berita luar lah, Arab tu berita di Mesir tu hari ni, tubik nak masa buka Facebook pak jumpa sudah, iaitu tentang seorang dai, seorang pendakwah. Nama dia panggil apa? Muhammad Hussein Yaqub.
daripada pendakwah Wahhabi lah kita kata. Maka duk mengajar orang mari 40 tahun lebih kurang. Maka keset juga takak dia, buat CD. Ni orang panggil duk boleh YouTube, boleh Facebook ni orang panggil boleh jadi. Orang panggil beribu puluh ribu orang panggil per klip. Hadiah tu besarnya di Mesir. Maka kemarin dulu ni ia kena gisap suan di San. Sebab apa kena gisap suan tu? Sebab jadi belum pada ni berlaku bunuh ramai di Mesir, di satu kawasan yang bunuh orang Islam, bom atau sembelih atau bedil, maka kena igat. Orang bunuh ni kena igat. Dan duk tunggu-tunggu nanti hukum. Kena bunuh kan kena gapo duk tunggu-tunggu tu. Duk leguk duk berjara tu. Maka orang bunuh tu kena sahab suan. Tanya sore. Maka boleh kata 90% orang pemuda saja. La haula wala quwata illa billah. Pemuda semua. Jawab pai super belaka. Kata puca yang buat kami buat benda ni sebab kami ikut kami turut kami pisah buat turut apa-apa yang dimengajar oleh 3 orang guru. Semua tiga guru ni Wahhabi belaka. Salafi belaka. Yang pertama nama Muhammad Hassan, yang kedua nama Al-Huwaini, Ishaq Al-Huwaini, dan yang ketiga Muhammad Hussein Yaqub. 3 orang ni dah duk mengajar mari lama, maka kami ikut dia. Maka le ajar dia duk mengajar mari tu, kami ni bunuh orang ni. Maka tak peliklah jika ajar dia tu ajar dia Wahhabi ke. Jika ajar dia tu ajar dia Salafi ke. Sebab mula-mula tumbuh sekalipun di Mekah masa dulu, masa Muhammad bin Abdul Wahhab pun ramai orang Islam kena bunuh. Sebab apa? Hukum kafir. Hukum mereka ni kafir ni sebab ziarah kubur. Halal darah. Mereka ni kafir ni sebab orang panggil apa? Tawassul dengan Nabi. Halal darah. Lagu tu. Beribu manusia dan beratus ulama kena bunuh daripada Muhammad dan pengikut dia. Maka sekarang ni berlaku pula. Maka orang ni Hussein Yaqub ni disabsuan di depan mahkamah. Maka orang tanya ya, adakah mu ni Wahhabi, mu Salafi? Dia kata ya dak. Ya dak. Allahu akbar. Lepas tu belum dia nak jawab tu, dia bersumpah dengan Tuhan dah. Sumpah dengan Tuhan. Kata semua benda yang aku nak royak lepas pada ni aku nak jawab ni semua benar. Demi Allah benar. Allah. Sumpah. Maka dia buat main-main dengan sumpah. Sebab apa? Sebab baru lepas tu ya bahau banyak, ya bahau. Nah, lepas tu orang title sot pula dah. Maka boleh pergi sosok ya bahau. Ini Wahhabi. Walaupun bukan semua lagu tu, tapi kebanyakan golongan ni lagu ni perbuatan dia. Menghalau darah orang Islam. Mudah-mudah. Orang pergi ziarah kubur pun halal darah. Orang tawassul dengan Nabi pun halal darah. Orang berdoa di kubur pun halal darah. Dia panggil sebab apa? Kupur belakang. Allahu akbar. Nah, sebab itulah di mana saja mereka ni ada berlaku hara-hara. Tapi tempat kita sini 3 wilayah ni, Wahhabi yang kelik mari ni, dia panggil Wahhabi yang bagi pula puak-puak pula. Nah, ada Wahhabi dakwi, Wahhabi pasal dakwah orang. Kalau ni hingga sikit. Dia bukan warung raya sangat. Tapi juga hara-hara juga ia ada ke. Wak bala kelahi kelima kita ni. Kalau mari hari raya bala kelahi bak semaya raya. Bopi mari musim tarawih, tarawih panggil bala bak rakaat tarawih pula ada. Nah, kalau musim ni hari panggil apa? Bopi raya haji. Tak sama raya pula ada. Fitnah. Benda hak mudah tak ada gapo-gapo, wak dia besar. Wak dia hara-hara. Nah, ada. Dan di sana ada Wahhabi pasal jihadi, pasal puak tumpah darah suka perang. Ni dia bunuh orang ni dah. Maka saudara semua, tidak berlaku perang bunuh sesama Islam atas negeri, atas dunia ni, di Afrika ke di mana ke, malaikat orang yang duduk perang dengan orang Islam, duduk bunuh orang Islam, pada galik 99% kebanyakan daripada golongan Wahhabi. Gila serp cari. Saya tak tuduh ni. Pada mari cari sendiri. Di Somali dia bunuh orang Islam, bunuh galawai kerajaan tu. Siapa? Nah.
Dek belakang ketua ataupun orang dalam tu, nah, daripada orang yang bawa fikrah Wahabi ni. Fikrah dia panggil daripada tunjuk asal Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ada. Dan pergi pula kepada Afghanistan pun lagu tu juga. Pergi di Iraq ada bunuh orang Islam tu. Nah, pada galik daripada golongan ni Daesh, IS. Tak kita kenal dulu berita orang riuh tu. Ada sembelih orang, ada bakar dia hidup tu. IS, Daesh, bahasa Arab panggil Daesh. Bahasa orang panggil bahasa Eropah, Asia panggil IS. Maka IS ni, nah, boleh kata 99% daripada Wahabi, jihadi. Nah, ada. Maka ni nak kata apa? Lepas tu Muhammad Hussein Yaqub ni gapo jawab marai? Dia kata saya tak alim sekali. Saya tak ada alim sekali. Saya orang rajin ibadat saja. Ada. Maka ada sungguh ada abang ni jawab marai. Tapi nak kata dengan sebab mengajar dia ni buat orang Mesir bunuh sama orang Mesir. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu saudara semua nak terima ilmu kena pilih hati. Nak terima ilmu kena tapih hati. Nah, jangan terima daripada orang yang tak baik. Nah, kena pilih. Maka saya nasihatlah. Jika nak dengar orang seorang, saya ke nak dengar orang lain tak ada gapolah. Doa ke Tuhan dulu. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak dengar orang ni mengajar. Aku nak dengar orang ni ceramah. Maka ya Allah, jika dia betul, dia baik, kena dengan kehendak-Mu, maka waktu saya seronok dengar dia ya Allah. Tetapi kalau dia bela, main rupa molek, tapi dia akan menyesak orang, waktu saya jauh daripada Engkau ya Allah, maka jauhlah saya daripada dia. Doa lagu tu. Pada doa sama-sama saudara semua. Sebab hari ni banyak orang ceramah ni, banyak orang mengajar ni, ikut buku ada belakang ni. Maka tak tahu mana sah ni. Lek kita dari Malaysia ni. Maka berdoa semua lagu tu saudara semua. Supaya nak kita tenang jiwa, kata orang yang kita suka dengar tu ialah orang yang betul dah. Sebab apa? Ini Tuhan buka mata hati kita saudara semua. Ini nak kata bezanya orang yang banyak ibadat dengan tak ada ilmu dan orang yang ada ilmu dia panggil apa? Sangat dia panggil alim. Maka kita dan nak bergantung dengan seorang ni kena bergantung dengan orang alim, orang yang pandai-pandai, orang yang takut kepada Allah. Nah, tu orang yang dakwah orang kasih mesra, orang yang jaga dia panggil bersatu padu, tak sisih-sisih, jangan sah panha. Ini orang benar, ini sifat Nabi. Nah, ataupun wak pecah belah, wak haru-hara, wak berkelahi, itu dia panggil bukan dia. Saudara semua. Baik. Dan lagi daripada dia panggil apa ni? Daripada benda yang kita dia panggil boleh ambil. Nah, daripada hadis ni, ayat kata Tuhan kita sangat rahmatnya Tuhan kita. Nah, ayat kata Tuhan nak kita paling ke dia ya. Nak kita mengadap dia ya. Nak kita mengaku salah ya. Nak kita sesat ya. Nah, maka banyak mana dosa kita buat, besar mana dosa kita buat, teruk cara mana kita buat, maka Tuhan tak kira pun. Saudara semua. Paling ini bukan hanya 99 orang bunuh orang ni. Yang buat orang ibadat saat ni hukum kata tak terima dah taubat daripadamu, maka kadang-kadang dia sungguh berat dia pun. Tetapi bukan begitu. Rahmat Tuhan lebih luas lagi. Rahmat Tuhan lebih dia panggil pemurah lagi. Nah, paling setaya paling ngadak Tuhan sesat sungguh-sungguh, ngaku salah sungguh-sungguh, ngadak Tuhan sungguh-sungguh. Selama pintu taubah dibuka depan kita, maka pintu taubah dibuka selama mana? Selama matahari tak naik jatuh, selama roh tak sampai di halqum ni. Nah, maka masa taubah diserah kepada kita. Nak taubat pagi, nak taubat waktu duha, nak taubat waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, tengah malam, ikut kita. Tuhan tunggu-tunggu. Tuhan tak ada tangan bukan tangan seperti kita ni lah, tapi nak ayat nawi panggil apa nawi faham mudah-mudah. Tuhan tunggu-tunggu kita minta ampun. Tuhan tunggu-tunggu nak terima taubah daripada kita. Ambil daripada pagi sampai gelap, ambil daripada gelap sampai cerah. Lagu tu lah Tuhan tak puas-puas pun tunggu kita kembali kepada dia. Allahu Akbar. Itu Tuhan kita. Nah, sebab tu saudara semua, kita ni janganlah masuk dalam orang yang
kena tipu di syaitan. Syaitan ditipu lagu mana? Mung ni dia panggil po besar dalam keadaan deraka kepada Allah. Wak dosa sia mah dia berat dah mung ni. Kalau taubat pun tak terima dah. Nah, kalau gitu lebih lalulah. Bebas lalulah. Nah, kerana pun dia panggil kena seksa dah. Ning banyak benar orang yang faham lagu ni. Saya dengar semua daripada lebih-lebih lagi daripada gulungnya orang muda. Dengar. Sebab apa? Sebab mereka besar dekat ada begitu sungguh. Besar mari pak, mula-mula isap rokok. Semaya beda. Lepas tu mula naik nata kepada ganja. Lepas tu main ubat putih. Lepas tu minum arak. Lepas tu pocok debu, main ubat macam-macam. Lepas tu kalau curi barang orang, kalau ada berlaku mengatuk bunuh dengan orang lain. Maka ia rasa berat. Sebab apa? Kebajikan Tuhan suruh tak ada buat. Dosa Tuhan tinggal dia duk buat sangat. Sebab tu dia putus asa daripada rahmat Tuhan. Dia kata lagu-lagu mana pun dia tak jumpa dengan syurga dah. Maka ni bahaya sekali. Ini siding syaitan, hak syaitan nak sekali nak sini. Wak wi seorang tu putus asa daripada rahmat Tuhan. Maka saudara semua jangan putus asa. Kita ni saya tahu ni yang dengar saya ni lebih kurang orang panggil berapa orang ni, lebih kurang 70 orang lebih-lebih ni. Saya tahu kerana ada kedak orang dalam masyarakat kita ni yang buat dosa seperti orang ahli hadis buat dosa. Ada tak kita ni yang bunuh orang 100 orang? Ada tak kita? Tak ada pun. Maka jikalau orang yang bunuh orang 100 orang besar dosanya 100 sekalipun dan dia paling menghadap Tuhan minta ampun sesal sungguh dan taubat kepada Allah, Tuhan terima taubat dia. Pakleh tu sampai Tuhan kata hey boming kesok dia pergi pada kampung yang baik, jauh dia daripada kampung yang jahat supaya dia masuk syurga. Tuhan buat ngaya. Maka jika orang jahat sara tu masuk syurga lagi sebab dia taubat, maka apakah kita lebih lagi lah. Sebab dosa kita tak sama dengan dosa dia. Maka wahai orang yang duk berkaya, dosa mung sikit ya. Dosa mung rengih ya. Tak ada harga pun di sisi Tuhan. Tapi hak naknya mu tinggal benda tu kerana Allah dan taubat kepada Allah. Maka mu jadi butang lebih pada yang ni lagi insya-Allah. Maka wahai orang yang duk berzina, butilah berzina, Tuhan marah tu. Bimai takut kena bala Tuhan. Maka Tuhan tunggu buat kamu semua. Dan tunggu kita semua yang buat salah belakang kita ni. Tak ada siapa tak salah. Tunggu kita supaya kita bertaubat kepada Allah. Supaya dosa kita diampun, dikosongkan, supaya kita butung. Kalau itu saudara semua, wahai orang yang banyak dosa, banyak lagu mana pun kita tak sama dengan dosa orang ni lagi. Maka jikalau orang ni diampun dosa, maka kita pun serupa ya. Bahkan di sana umat dulu zina. Nak hari zina, dia sopeni. Dia jual tubuh. Sehari itu bukan sekali kadang-kadang dia berzina. Sekali kadang-kadang bukan 2 kali sehari itu. Lebih pada tu kadang-kadang. Lepas tu setiap hari berzina sepanjang masa, bertahun-tahun. Tetapi dia sesal. Dia mengaku salah dengan Tuhan. Maka dia bertaubat kepada Allah. Maka Tuhan terima taubat dia. Maka dia mati dalam keadaan baik. Jadi ahli syurga. Belana orang lagu ni. Kalau gitu, apakah dosa orang saroning? Dosa halus saroning. Dosa tu bahaya belaka. Tapi nak ayat kata, setara mana dosa, besar mana dosa pun, tak apa. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Tuhan nak terima semua taubat hamba dia. Bahkan saudara semua, Tuhan tunggu-tunggu. Tuhan kata, apabila masuk waktu pukul 2 malam, Tuhan kata, ada kedak hamba aku yang berdosa nak minta ampun, aku nak ampun dosa dia ni. Ada ke tak? Nak malam Tuhan tanya kita, wahai hamba aku yang buat dosa besar, tiba-tiba dia nak taubah, maka ada ke tak hamba aku yang nak taubah, aku nak terima taubah dia ni. Ada ke tak hamba aku nak berdoa, nak kepada benda tu, nak kepada benda ni, nak ikut tunai hajat tu hajat ni. Ada ke tak Jika ada, aku nak terima doa dia ni. Lagu tu lah, siapa orang bersubuh. Nak malam. Mula daripada buku 2 siapa orang bersubuh.
Atau mula daripada pukul 1 sampai rebu subuh, 3 jam lebih kurang. Nak mana? Maka kita yang ada dosa banyak ni, cubalah bangun start malam tu. Tak jaga. Nah, sebelum nak luput masa. Jika siapa aja malakul maut mari mai dan kita tak taubah kepada Allah, tak minta ampun dengan Allah dalam keadaan dosa banyak, maka ketika ni jika lepas pada mati dah, sesuatu mana pun tak jadi dah. Nah, sebab tu Tuhan cerita dalam Quran tentang sekelompok manusia hak Tuhan ada cela, hak Tuhan ada hina sebab kesalahan yang dia buat. Maka dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dah, ya Tuhan Allah, ya Allah Tuhan kami lihat dah. Sungguh kata orang neraka dapat seksa. Kami dengar dah suara-suara orang yang kena seksa. Maka ya Allah, kembalilah kami ke dunia semula. Kami nak berjuruh dah. Kami nak semaya dah. Kami nak buat hak kau suruh dah. Kami nak tinggal dah benda hak kau larang. Tak saya mabuk kaya dah, tak saya mengisak dah, tak saya bercuri dah, tak saya berzina dah, tak saya buat karuk dah, tak saya bunuh orang dah, tak saya zalim dah. Nah, minta lah. Maka minta itu tak diterima sebab apa? Luput masa dah. Tetapi hari ini di hadapan saya ada peluang. Di hadapan saudara ada peluang. Di hadapan saudari ada masa lagi. Kalau gitu kita jangan elak. Jangan elak we lepas bimbang-bimbang takut nak khabar pun dah luput masa. Saudara semua yakinlah kita semua ni akan khabar belaka. Kita semua ni akan sedar belaka. Tapi sedar dan khabar ni dua saja. Emo khabar dan sedar pada masa ada lagi dan boleh kekal lagi, dan kena orang sedar dan khabar tapi luput masa dah. Khabar dan sedar cerak berlaku, tapi yang bezanya kena orang de masa dan kena orang luput masa. Maka kita ni, saya dan saudara semua rasanya kita ada salah belaka dengan Tuhan. Sebab tu kita duk menyawa lagi, Tuhan peluang lagi kita ni, segera kita minta maaf dengan Allah. Segera kita bertaubat kepada Allah. Dan kita buat hak kemarin yang kita rajak kemarin. Tangga-tangga yang buat kita sampai kepada taubah. Saudara semua. Baik. Maka di sini boleh hadis tengah tanya katakan apa? Jikalau saya nak taubah, saya kena buat lagu mana? Barulah sah taubah saya. Nak buat lagu mana? Barulah sah taubah saya. Tu. Nak buat lagu mana? Caranya ialah bagi nak sah taubah ni, ia ada 3 syarat. Jikalau dosa tu kita dengan Tuhan. Dosa yang salah kita buat tu kita dengan Tuhan ya, tak sangkut orang lain. Misal kata kita tak puasa, kita tak ada buat haji, kita tak semaya, kita kelih benda hari-hari, kita dengar benda hari-hari, misal kata lagu tu. Jadi salah kita ni tak sangkut dengan manusia yang lain. Bahkan salah kita dengan Tuhan saja. Maka syarat nak sah taubah supaya nak bersih daripada dosa tu 3 syarat sahaja, 3 ya. Yang pertama hak ni hak besar sekali, sesal. Sesal, berasa salah, sesal sungguh-sungguh, mengaku salah, berasa salah, mengaku salah, sesal sungguh-sungguh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, tinggal selalu dah dosa kita dah buat tu. Dan yang ketiga, azam dalam hati kata aku tak boleh buat dah lepas pada ni. Cukup 3 perkara tu, hati habis dosa kita. Misal kata orang bunuh orang tak ni, sesal sungguh-sungguh, mengaku salah, dia panggil mengaku salah, maka sesal sungguh-sungguh, sepengalih air mata, lepas tu tinggal bunuh orang, putih dah, yud. Lepas tu tak akan buat sampai bila-bila dah. Jikalau berlaku lagu tu, maka sah taubah dia. Maka dosa walau besar bukit buka pun hancur habis, kosan sun tidak ada. Ada dia. Maka itu apabila dosa kita dengan Tuhan, maka 3 saat ni sesal sungguh-sungguh. Lepas tu tinggal haludah dosa, hak kita nak taubah tu. Lepas tu azam kata takkan buat mula dah. Baik.
Tetapi jikalau dosa hak kita buat tu sakupat dengan anak ada, kita mencuri barang dia, kita rapas harta dia, kita mengupak ke dia, kita buat nyanyi ke dia, kita tipu dia, nah, kita katak dia, kita khenak dia, misal kata adalah lagu mana pun, kita maki ke dia, kita buat nyanyi ke dia, maka jika dosa kita ni salah dengan anak ada, maka nak sah taubah kena 4 syarat. Dengan 4 syarat. 3 mula-mula supaya saat ni, nah, mengaku salah, nah, sesal sungguh-sungguh, patu tinggal tak buat dah, tinggal segera selalu dah, patu azam dari hati nak nen kata tak saya buat dah benda tu. Tambah selaginya kita kena pergi minta maaf dia. Minta maaf tu kita buat ke dia tu. Kita rapas harta ya, kena pergi bayar kelik. Dia tak ada duit, minta maaf dia, minta halal. Dia halal tak apa. Dia tak halal, tak sah taubah kita. Dia kita biasa katak dia. Pergi minta maaf. Dia maaf, tak apa. Kita biasa kita misalnya pangkelang dia tipu dia. Emang kita pergi bayar duit kelik, hak kita tipu dia tu atau minta halal dia. Dia maaf, tak apa. Aduh. Kalau gitu, dosa jikalau kita dengan anak ada ni kena taubat, syarat taubat kena 4. Yang pertama mengaku salah sesal sungguh-sungguh, lepas tu tinggal selalu dah, azam tak akan buat dah apabila-bila dah. Lepas tu yang keempatnya, dengan kita kembali kelik hak orang yang kita ambil ataupun kita minta halal. Misalnya kita ambil tanah tak ada lagi, kau ni wajib kita kena hantar kelik. Nak minta maaf tak boleh tu. Sebab apa kita boleh hantar kelik? Jadi apa saja hak kita buat zalim kepada orang lain, kepada sesama manusia, jikalau barang tu ada lagi di kita kena hantar kelik. Atau kita kena bayar harga tu ke dia, harga benda yang kita ambil itu. Dia tak ada, tak kuasa nak bayar, ketika tu kita pergi minta maaf, minta halal. Tu cara dia. Maka dia tuai dia halal, tuai dia maaf, maka sah taubah kita. Hipung hasan isa, tuai maaf, pergi buat dengan 3 saning, maka sah. Sebab tu dosa dengan Tuhan walaupun bahaya, tapi nak taubah tu mudah. Nak dapat ampun tu mudah. Dia nak banding dengan hak dosa kita buat kepada manusia. Ataupun dosa manusia ni payah nak dapat taubah. Dia taubah benar-benar pun Tuhan tak maaf lagi, tak taubah juga. Sebab tu saudara semua usahalah jangan masuk dekat dengan dosa, dengan jenis dosa hak pasal buat nyanyi ke orang. Walaupun dosa semua tu salah belaka, tak comel semua, tetapi pisah menyelamatkan diri, tahu tidak tamdai. Jangan buat nyanyi kepada orang lain. Bimbang takut payah nak taubah saudara semua. Allahu akbar. Ini pelajaran yang kita dapat. Kita baca hadis pada hari ini, maka insya-Allah jadi pelajaran besar bagi kita, dapat manfaat bersama insya-Allah. Maka masa pada siapa sambung lagi esok hari insya-Allah. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.